Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Imam Berusi sebagai tuan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita mulakan perkongsian maghrib kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari sama-sama kita mempertingkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita segala nikmat dan kelebihan agar kita dapat menjalani kehidupan, melaksanakan dan mengisinya dengan ibadah yang berterusan dan dengan tujuan hanya semata-mata untuk mendapatkan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak perkara-perkara sebenarnya yang Allah kurniakan, ia merupakan nikmat yang besar dalam diri kita. Namun mungkin kerana ianya menjadi satu kebiasaan, hari-hari kita lalui dan kita nampak, maka mungkin kita tidak melihat itu sebagai satu nikmat yang besar. Bagi mereka yang mempunyai kenderaan, dapat menghidupkan enjin kenderaan pada waktu pagi sebelum bergerak untuk kerja, ia adalah merupakan satu nikmat yang besar. Kerana ada orang kadang-kadang baru nak memulakan hidup pada waktu pagi dan kenderaan yang bermasalah, enjin tidak dapat dihidupkan, maka bayangkan bagaimana berkecamuknya perasaan, bagaimana berubahnya jadual dan rutin harian, dan dia boleh merebak kepada pelbagai perkara-perkara yang lainnya. Begitulah kita juga dalam kehidupan sebagai ketua keluarga, maka menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa memastikan agar orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kita, sama ada isteri, suami dan apatah lagi anak-anak, agama kita ini telah pun memberikan garis panduan yang cukup besar untuk kita melihat pendidikan anak-anak itu bagaimana ianya disurut menerusi Al-Quranul Karim dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara surah yang kita ulang dan digesa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyantuninya, membacanya dan juga mengambil pengajaran daripada secara mingguan, iaitu pada malam dan juga pada hari Jumaat. Setiap minggu adalah antaranya surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, rujuk pada ayat yang ke-46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum. Sesungguhnya anak-anak kamu dan harta benda kamu adalah merupakan zinatul hayatid dunya. Ia adalah merupakan perhiasan kehidupan kamu di dunia. Allah Subhanahu wa taala menggunakan anak-anak ini selain daripada harta benda sebagai satu
perhiasan adalah kerana pertamanya seseorang itu akan sanggup berhabis. Dia tidak akan berkira kalau sekiranya ia meminati untuk membeli suatu perkara yang padanya akan menjadikan rumahnya atau ruang tamunya atau bilik tidur utamanya atau mana-mana sudut di dalam penginapannya dengan adanya perhiasan, barangan, item dan objek yang dia suka dan dia minat. Kalau sekiranya itu dekat di hatinya, berapa sekalipun harga barang itu, dia akan usahakan untuk membelinya, mengumpul duit, berjimat dan sebagainya, dan akhirnya dia dapat membeli barangan berharga yang dipanggil sebagai perhiasan tadi. Manusia, kita ini sebagai fitrah, bila kita membeli dan memiliki satu perhiasan yang indah, bila bawa balik ke rumah, kita tidak akan biarkan perhiasan yang indah itu berada di dalam kotak asalnya. Kita tidak akan biarkan barangan perhiasan itu disimpan di bawah tangga rumah kita ataupun di dalam bilik yang kita panggil sebagai stok, kerana dia adalah merupakan perhiasan. Bukan senang untuk kita mendapatkan perhiasan yang indah. Lantas kita sebagai manusia akan meletakkan perhiasan kita itu di tempat yang pada kita paling sesuai dan paling strategik di dalam rumah kita. Kalau ianya untuk ruang tamu, maka kita akan letakkan di sudut, sama ada di tengah atau di tepi, yang boleh menaikkan seri dan aura seluruh ruang tamu itu. Kalau perhiasan itu untuk diletakkan di atas meja kecil, kedudukannya di tepi birai katil, di bahagian kepala kita, maka di situlah kita akan letakkan perhiasan. Kalau perhiasan itu jenis yang mudah pecah ataupun mudah rosak kalau salah dipegang, kita akan simpan dan letakkan di dalam display cabinet ataupun almari berkaca yang selamat berada di dalam, tetapi orang di luar, sesiapa sahaja yang lalu, dia akan mudah untuk nampak dan melihat, malah menghargai perhiasan tadi. Lantas Al-Quran menyatakan anak-anak kamu adalah merupakan perhiasan. Ini adalah merupakan silibus ataupun sukatan pelajaran, modul yang pertama kepada kita sebagai bapa dan kita sebagai ibu, apabila kita nak menentukan cara bagaimana anak-anak kita ini ingin dididik. Kita nak bawa ke mana anak-anak ini dalam kehidupan. 20-30 tahun lagi, kita nak anak kita ini menjadi insan yang bagaimana? Kesemuanya bermula dengan pandangan dan pegangan bahawa anak-anak ini, kata Allah, adalah merupakan perhiasan kehidupan ini. Manusia sukakan perhiasan, sentiasa nak melihat dan juga sukar untuk mendapatkan, tapi bila dah dapat, dia tidak akan simpan sahaja di tempat, di ceruk dapur dan sebagainya. Dia akan display, dia akan paparkan, dia akan serlahkan perhiasan itu. Seterusnya, menyerlahkan dan meletakkan perhiasan tadi yang kita beli untuk rumah. Ianya tidak cukup dengan sekadar memilih tempat mana-mana dalam rumah kita dan kita letakkan begitu sahaja perhiasan. Fitrah sekali lagi dalam diri kita sebagai manusia, bila ada perhiasan, kita akan pastikan bahawa perhiasan ini diletakkan sekelilingnya itu perkara-perkara, benda-benda yang boleh menaikkan lagi seri perhiasan tadi. Kalau perhiasan itu merupakan replika pasu bunga, maka keliling kiri kanan pasu bunga itu, dia tak akan letak dengan benda-benda yang tidak berkenaan tentang keindahan alam temanya. Dia akan pastikan yang ada di kiri kanan itu kena dengan tema tadi. Kalau yang dibeli itu adalah akuarium, dan kemudian diletakkan ikan pelbagai warna dengan pelbagai saiz, maka dia akan pastikan akuarium itu dia akan isi dengan batu-batu sungai yang kecil dan warnanya bersinar bila kena dengan cahaya.
dia akan letakkan pula tambahan-tambahan perhiasan lain, tujuannya untuk menaikkan dan menyerlahkan lagi perhiasan yang asal tadi. Dan ini menjadi pengajaran serta panduan kita sebagai ibu-ibu dan bapa, bahawasanya bila kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perhiasan, maka kita mesti berusaha semampu mungkin untuk menjadikan perhiasan kita tadi disokong dan diberikan kekuatan tambahan di kiri, kanan, depan, belakangnya, apa-apa yang boleh menaikkan lagi imej perhiasan tadi, yang boleh menyerlahkan lagi akhlaknya, menyerlahkan lagi keterampilan anaknya. Antaranya yang pertama sekali, yang paling besar adalah untuk memberikan pendidikan akidah kepada anak tadi. Ini mesti berada dengan anak ke mana sahaja dia pergi. Anak kita itu umpama layang-layang, dan ikatan itu adalah merupakan tali kepada layang-layang tadi. Biar bagaimana sekalipun cuaca di luar, biar bagaimanapun angin kuat tiup ke arah kanan dan kiri, maka bila perlu untuk kita tarik semula layang-layang tadi kepada diri kita selaku pengendalinya, kekuatan tali tadi akan memastikan layang-layang itu sampai kepada kita. Biar bagaimana sekalipun cuaca, dan layang-layang itu ditarik, dilepas, ditarik lagi dan dilepaskan, agar dia sampai kepada kita dalam keadaan yang tidak koyak ataupun tidak rosak. Ini juga adalah merupakan satu gaya bahasa di dalam Al-Quran, bahawasanya perhiasan itu adalah merupakan suatu yang amat bernilai dan mesti diletakkan sokongan di kiri kanannya. Dan sokongan yang pertama adalah pendidikan berkaitan keesaan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan kemampuan ibu-ibu dan ayah-ayah yang berbeza, ada orang boleh tinggalkan rumah, kenderaan, tanah, berapa bidang sekalipun, mortgage dan property kepada anak-anak. Tidak salah sekiranya itu merupakan satu kemampuan ataupun keperluan, meninggalkan sejumlah wang untuk diusahakan ataupun digunakan, disimpan di mana-mana institusi kewangan. Namun atas segalanya, perkara-perkara ini penting dan perlu. Tetapi yang paling penting sekali adalah untuk kita memastikan kita ini sebagai ibu ataupun ayah, bagaimanapun sekali kekurangan kita, kita perlu untuk menempatkan diri menjadi guru yang pertama kepada anak kita, mengajarkan bahawa Tuhan itu Ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa di atas segala-galanya. Kalau kita perhatikan, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memperkatakan tentang rezeki atau perhiasan, iaitu anak ini. Antaranya kalau kita boleh rujuk pada ayat yang ke-49 di dalam surah Asy-Syura, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan pada ayat 49 dan ayat yang ke-50 tentang kategori rezeki dari sudut anak-anak yang dikurniakan kepada mana-mana pasangan lelaki dan perempuan yang berkahwin. Tetapi ayat itu Allah mulakan dengan lafaz lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha, yang bermaksud bagi Allah lah, milik Allah lah segala yang ada di langit, yang kita nampak dan kita tak nampak, tapi Allah cipta benda itu. Dan segala yang ada di semua lapisan bumi ini, yang kita tahu dia wujud dan yang kita tidak tahu ianya wujud, tapi dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di langit dan di bumi serta di antara kedua-duanya ini, subhanallah, tak terbayang betapa besarnya, maka ianya adalah merupakan berada di bawah pemerintahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah mengurus sehari-hari, setiap masa,
pengurusan langit dan bumi dan juga segala perkara yang berkaitan dengannya. Sama ada dia merupakan cuaca ataupun pergerakan cahaya ataupun kelajuan angin yang boleh menjadikan suasana itu tenang, ataupun manusia di satu-satu tempat diuji dengan musibah ataupun dengan perkara-perkara yang buruk, semuanya itu diurus sedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada di kalangan bapa dan juga ibu balik bersandar dan dipikir, ya Allah, susahnya dia nak menguruskan anaknya. Bagaimanalah dia nak pastikan anaknya ini berada di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak membetulkan kesilapan dan kekurangan yang ada pada anak. Antara cara untuk menenangkan hati dan sentiasa menjadikan kita ini sebagai ibu bapa sentiasa positif terhadap masa depan baik untuk anak-anak kita adalah dengan kita mengadu dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, fadilat dan nikmat untuk anak-anak kita sendiri. Mintalah sebanyak mana sekalipun, biarpun semalam dah minta, pagi tadi pun dah doa yang sama, maghrib tadi pun dah doa yang sama, isyak nanti doakanlah lagi untuk anak-anak. Sama ada anak-anak kita ini sering balik rumah jumpa kita balik kampung, ataupun anak-anak kita ni mungkin yang dah bertahun kita tak jumpa, ataupun anak perempuan kita telah berkahwin dan kemudian ikut suaminya berhijrah ke tempat yang jauh, jarang dapat kita jumpa. Perbanyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak. Jangan kita rasakan bahawa ianya suatu benda yang tak penting, kerana doa bapa, apatah lagi doa ibu, ia adalah merupakan suatu yang berat dan besar pada pertimbangan Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak mereka ini. Jangan kita rasakan bahawa tak apalah, dah doa dah semalam, hari ini tak payahlah. Banyak lagi benda lain yang boleh kita minta untuk doa. Allah Subhanahu wa taala ini dia mengurus dan menyelia segala yang ada di langit dan di bumi. Benda ini terlalu besar sehingga kan kalau langit dan bumi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis sahihnya, law yad'u as-samawati wal ard, kalau sekiranya diletakkan langit dan di bumi itu alal mizan, di atas mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, lawasi'at, maka akan banyak lagi, luasnya lagi baki selepas letak seluruh bumi, letaklah seluruh langit itu di atas timbangan Allah. Timbangan itu besar dan banyak lagi boleh diisi, menunjukkan besarnya timbangan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah segala kebaikan untuk diberikan kepada anak-anak. Jangan kita merasa letih, elakkan daripada rasa putus asa dan berharap kepada Allah. Kalau kita diuji dengan anak-anak yang memberikan kepada kita perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati, maka mintalah kepada Allah, kerana tidak ada benda yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah sangat bagi Allah untuk memakbulkan. Isu kita dengan anak kita, isu kita dengan besan kita, isu kita dengan adik-beradik kita, mak saudara, pak saudara, anak saudara dan sebagainya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana benda itu kalau Allah boleh urus langit dan bumi dan segala yang ada kita nampak dan kita tidak nampak setiap masa, apalah sangat masalah kita ini, apalah sangat kerisauan dan juga bebanan yang kita sedang hadapi. Mintalah dan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah peranannya. Allah mulakan ayat Syura 49 dengan menyatakan, pertama sekali yang kita ini sebagai ibu dan ayah, mana-mana pasangan yang berkahwin, dia kena faham bahawa segala-galanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sambung lagi dengan lafaz yakhluqu ma yasha. Dia iaitu Allah,
boleh saja untuk mencipta, Allah boleh buat, Allah boleh adakan apa sahaja yang Allah kehendaki. Dahlah kita yakini bahawa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Berkuasa. Allah mengajarkan kepada kita tentang kudrat dan iradatnya, yang Allah ini mampu dan boleh saja untuk mencipta apa sahaja. Selepas dimulakan ayat ini sebegitu, barulah ayat seterusnya Allah ceritakan tentang anak-anak, iaitu ada orang yang dikurniakan anak-anaknya perempuan semua. Ada orang yang pasangan suami isteri kahwinlah berapa lama sekalipun, anak-anaknya wa yahabu liman yasha'idz dzukur, anak-anaknya Allah bagi sebab Allah yang tentukan, Allah yang jadikan jantina itu, Allah yang rezekikan kepada pasangan yang berkahwin itu anak-anaknya lelaki sahaja. Golongan yang ketiga, ada yang Allah kurniakan, dan mungkin inilah contoh yang paling banyak, iaitu au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada pasangan yang Allah kurniakan anaknya perempuan pun ada, lelaki pun ada. Mungkin inilah contoh dan kumpulan yang paling ramai. Dia ada anak lelaki seorang, perempuan tiga. Perempuan tiga, lelaki dua, ataupun dua, tiga, empat dan sebagainya. Semuanya itu berlaku dengan izin dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya ini milik Allah. Dan juga ada satu lagi golongan Allah sebut, iaitu wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman. Ada juga golongan yang berkahwin, tak ada salahnya kedua-duanya sihat, tapi Allah rezekinya adalah dengan langsung tidak dikurniakan cahaya mata. Ini juga menjadi pengajaran bahawa orang yang mempunyai anak-anak, biarpun seorang ataupun jauh lebih banyak daripada itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana bukan sedikit pasangan di dunia ini yang langsung tidak dikurniakan cahaya mata. Rezeki yang Allah bagi dengan cara tidak dikurniakan cahaya mata, ia juga adalah merupakan rezeki. Mengapa? Suami ataupun isteri, sama ada anak-anaknya semua lelaki atau anak-anaknya semua perempuan, ataupun gabung dua-dua jantina ada, ataupun langsung tidak dikurniakan, balikkan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mempunyai dan memiliki segala kekuasaan, dia juga yang menjadikan sebegitu. Dan bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu, Allah meletakkan kadar. Qadar ini seperti mana dalam rukun iman kita percaya kepada qada dan qadar. Perkataan qada membawa makna pelaksanaan ataupun execution. Apa-apa yang ditentukan oleh Allah, tarikh sekian, masa sekian, pukul sekian, siang ke malam, lokasinya di mana dia berlaku, dia akan berlaku. Dia akan berjalan kerana ia adalah merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah laksanakan. Dan setiap satu yang dilaksanakan itu dengan izin Allah, selain daripada qada itu, dia ada qadar. Dia ada kadar yang tertentu. Kerana itu dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, tulisan Dr. Abdullah Nasih Ulwan, antara yang dinyatakan adalah antara cara yang terbaik untuk kita mendidik anak-anak, baik daripada peringkat kecil sampai dewasa, ibu dan ayah ini elakkan daripada membanding-bandingkan anak. Apatah lagi elakkan daripada hanya menyayangi ataupun lebih sayang satu-satu anak itu, seorang-seorang anak itu berbanding anak-anak sendiri yang lain. Dia ada 6 orang anak, dia hanya sayang habis kepada yang bongsu saja. Dia ada 7 anak, yang segala-gala kelebihan dia akan bagi pada yang sulung sahaja contoh. Dia ada 3 orang anak, nombor 1 dan nombor 3 tu tak berapa, dia memang akan lebihkan. Dia akan puji, dia akan suka kalau anak yang tengah, yang nombor 2 ini balik. Ini sekadar contoh, tapi contoh ini berlaku di dalam masyarakat. Elakkan daripada kita membeza-bezakan kasih dan sayang kita kepada anak-anak.
Kadang-kadang orang dia jadi lebih sayang kepada seseorang anak daripada anak-anak yang lain. Mungkin kerana anak itulah yang rumahnya paling dekat dengan dia. Itulah anak yang paling mudah untuk dia berjumpa dan bersemuka secara fizikal. Anak-anak yang lain mungkin kerja tempat jauh, belajar jauh-jauh, payah nak balik kerana sibuk kerja, mencari rezeki dan sebagainya. Maka anak ni lah sakit demam, bawa pergi cucuk keluar duit dekat ATM. Anak ni jugalah yang tolong bawa pergi klinik. Kereta anak ini jugalah dibawa untuk bawa mak dia pergi mengaji kuliah muslimat dan sebagainya. Maka kadang-kadang lagi biasa, lagi rapat, banyak masa dihabiskan, mungkin kita akan lebih sayang ataupun lebih cenderung, lebih berat rasa kasih kita kepada salah seorang daripada anak-anak yang lain. Ataupun kadang-kadang ada orang melihat itu daripada sudut pendidikan. Dia ada 5 orang anak. Anak yang sulung itu belajar tinggi, dapat capai pencapaian di dalam prestasi dan juga akademik yang hebat, ataupun kerana jawatannya itu dalam masyarakat hebat, berbanding yang seorang lagi hanya kerja biasa, tidak seperti mana yang nombor 1. Pendapatan anak-anak juga berbeza. Segala-galanya itu telah dikadarkan, diletakkan, diberikan oleh Allah dan diberikan kadarnya. Kerana itu kita perlu untuk benar-benar meyakini ketetapan dan juga kadar yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Sama ada ianya anak sulung, tak semestinya sama seperti mana kadar yang Allah berikan kepada anak yang kedua, daripada rezeki pelajarannya, ataupun rezeki akhlak dan juga cara hidupnya, ataupun rezeki kerjanya nanti bila dah besar dan sebagainya. Maka cabaran berterusan bagi kita sebagai ibu dan ayah untuk kita jaga perhiasan kita ini tadi adalah dengan tidak membanding-bandingkan, ataupun untuk berat sebelah sini atau berat sebelah sana daripada sudut perhatian, kasih sayang dan juga hubungan rapat dengan anak-anak. Ini amat-amat penting kerana ianya boleh membawa kepada kerukunan di dalam sesebuah keluarga ataupun rumah tangga itu. Terdapat sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang boleh diusahakan paling mudah, simple sangat oleh ayah dan ibu untuk mendidik rasa kasih sayang sesama anak beranak, dan dalam masa yang sama untuk didik hati sendiri ni yang rasa macam anak ni lebih banyak bertanya khabar dengan aku daripada anak yang seorang dan sebagainya, adalah daripada awal lagi diajar kepada untuk kita ini bila menjamah rezeki, biar menjamah rezeki itu secara kolektif, secara berjemaah dengan keluarga. Kurangkan untuk kita makan di luar seorang-seorang. Ada ruang, ada masa kita kena banyakkan sebagai ayah untuk berada dan makan bersama dengan anak-anak biar nampak. Beza orang dulu makan dengan orang sekarang makan. Beza cara lauk dulu dihidang dengan cara yang sekarang. Tetapi bila berada sekali itu, Nabi SAW sebut bahawa innallaha wa malaikatahu yusalluna, para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan dan pujian kepada mana-mana lelaki yang boleh makan dengan ahli keluarganya secara berjamaah ataupun berkumpulan, kerana dia dapat membina jiwa untuk memberikan rasa kasih sayang tanpa melihat bagaimana kadar rezeki yang Allah tetapkan kepada satu-satu daripada anak tadi. Itu perbandingan antara anak kita dengan anak kita juga. Elakkan juga daripada membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain. Kau tengok anak jiran kita tu, begitu begini dia dapat. Kau tengok anak pak ngah kau, tak boleh ke kau jadi macam anak mak lang kau ni? Tak boleh ke seorang kau ni ikut macam anak jiran kita? Subhanallah, perbandingan yang sebegini kadang-kadang kita sebagai ibu dan ayah, mungkin ialah tujuan kita tu baik. Kita nak memotivasikan anak kita tadi, tetapi dengan cara yang sebegitu, apatah pula ianya diberitahu seakan-akan anak tadi dia rasa benar-benar rendah diri.
Seakan ayahnya tidak ada rasa bahawa anak itu mampu untuk buat seperti mana orang lain, sehingga terpaksa memberi contoh anak orang lain untuk dibandingkan dengan dia. Kadang-kadang kita marah, bila kita marah pula kita emosi, orang tengah panas dan sebagainya, kita tak menyempat-nyempat untuk marah anak tadi. Elakkan juga daripada memarahi atau menegur ataupun menasihati dengan perkara-perkara yang besar ataupun keras bagi anak-anak kita tadi. Cuba kalau boleh kita elakkan daripada memarahi anak, hatta memarahi cucu pun elakkan daripada marah depan anak yang lain. Elakkan daripada kita marah ataupun kita hukum anak tadi ataupun cucu tadi depan adik-beradiknya yang lain. Kerana bagaimanapun usia anak kita, baik di sekolah rendah ataupun sekolah menengah tadika pun, anak-anak ini seperti kita, dia ada air muka, dia ada muru'ah dalam bahasa Arab ataupun marwah, iaitu dia ada harga diri. Kita pun sebagai orang dewasa, kalau kita buat benda salah, kita tersilap, kita mengharapkan agar biarlah jangan ada orang nampak. Kan kalau ada orang nampak, kan orang tegur, kan serba salah jadinya kita. Kita pun nak begitu. Maka anak-anak tadi, kalau yang sulung buat salah contohnya, jangan dimarah dan diherdik sulung itu depan yang nombor 2, nombor 3 dan nombor 4, kerana dia akan menjatuhkan perasaan dan juga dirasakan bahawa harga dirinya itu terlalu rendah berbanding dengan adik-adiknya yang lain. Sebaiknya kita ambil dan kita bawa anak tadi ke ruang antara kita dengan dia, dan kemudian tegurlah, nasihatlah, ataupun nak gunakan istilah berletir-berletirlah, tapi dalam keadaan yang kita hanya dengan dia, kita dapat beritahu di mana kesalahan dia, kita cadangkan apakah langkah cara pembetulan yang dia kena buat, dan kesilapan dia itu lebih mudah untuk dia mengaku sebab dia tak malu depan orang lain yang tidak tahu. Pada benda-benda yang melibatkan keselamatan isi rumah ataupun benda-benda yang melibatkan antara hidup dan mati contohnya, itu ya kena bagi tahu semua kepada ahli keluarga. Tetapi kalau benda-benda yang bersifat kesalahan peribadi, maka sebaiknya Islam menyarankan agar kita bersembang dan bercakap ataupun selesaikan one to one. Satu dengan satu itu lebih mudah dan menjaga perasaan, harga diri dan air muka. Begitu juga kita dengan ahli komuniti dan masyarakat. Ada kekhilafan, perkara-perkara yang kita rasa tak betul dan ianya merupakan yang melibatkan peribadi, maka sebaik mungkin agar ianya dapat diminimalkan ataupun dikurangkan penglibatan orang lain. Maka kita bagi tahu pada dia dengan bahasa yang baik, hanya kita dengan dia, dia akan lebih menambahkan rasa ukhuwah ataupun kasih sayang persaudaraan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maklumat dapat kita sampaikan, cadangan dan nasihat pembetulan pun kita dah bagi, dia pun tidak ada rasa malu pada orang lain kerana dia ditegur dengan cara yang seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohonlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ini yang majoritinya, termasuklah saya pun, yang dah jauh daripada kita, artinya bukan hari-hari tak duduk sekali dengan kita dan sebagainya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran Al-Karim, pada ayat-ayat yang mempunyai tema dan topik berkaitan tentang anak-anak, kebanyakannya adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk kita memperbanyakkan harapan, pergantungan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuk dalam Al-Quranul Karim, lihat dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-100. Ayat nombor 100 surah As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Yang bermaksud, wahai Tuhan, hadiahkan untukku, anugerahkanlah kepadaku daripada kalangan zuriat ataupun anak-anak yang soleh. Ini adalah merupakan rakaman doa
Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita ada masa, kita buka dan lihat surah Ibrahim. Antara kelebihan surah Ibrahim ini adalah dia mempunyai dan mengisi banyak teks ataupun ayat-ayat yang berbentuk doa yang boleh kita amalkan, yang boleh kita hafal. Banyak dalam surah Ibrahim yang bermula dengan lafaz Rabbana ataupun Rabbi. Contohnya dalam ayat 35, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah tempat ini ataupun tanah ini aman dan juga damai. Dan juga Rabbi habli minas salihin, kurniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Ia adalah merupakan satu daripada cara mendidik. Kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita ada pengalaman yang banyak, anak kita ramai, kita pun dah berusia, kita dah makan garam lebih daripada orang. Kita rasakan bahawa pengalaman kita mengatasi ilmu orang lain. Namun dalam masa yang sama, balik semula kepada pengajaran yang kita kongsikan awal tadi. Kalau tentang anak-anak dan zuriat dalam Al-Quran, Allah biasanya akan mulakan dengan menyatakan ayat pernyataannya itu keesaan dan kebesaran Allah. Supaya bapa kalau mempunyai 5 orang anak, 5 hebat, berjaya dalam segala segi, bapa tadi tidak menjadi orang yang bangga diri ataupun riak menyatakan cara didikan akulah yang paling baik, orang lain semuanya tak berapa. Kerana semuanya itu sebenarnya datang dari Allah dan kita ini hanya berusaha. Betapa ramai ibu-ibu dan ayah di luar sana yang berusaha berhabis dari sudut mata wang dan sebagainya untuk mendidik dan juga mengasuh anak-anak, tapi akhirnya Allah berikan anak tadi lebih memberikan ujian kesukaran kepadanya. Ramai, bukan sedikit jumlahnya. Namun ada orang yang kadang-kadang itu alhamdulillah rezeki masing-masing, dia tak buat apa sangat pun dengan anaknya dari sudut pendidikan. Dia tak aplikasikan apa-apa teori ataupun pengajaran daripada Quran dan sebagainya. Dengan kerjanya, masanya itu dengan anak-anak pun sangat kurang dan sebagainya. Dia rasakan tak adalah apa sangat. Masa pun sikit jumpa anak pagi, kemudian malam nanti baru jumpa balik. Buat selebihnya itu isterinya lah yang lakukan. Dia pun tak sempat hari Sabtu dan juga hari Ahad untuk dia mengajar anak, duduk dengan anak tu baca Quran, betulkan bacaan, makhraj dan tajwid anak tadi. Dia tak sempat kerana kerjanya dan tugasannya dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, walaupun begitu terhad masanya dengan anak, Allah berikan kejayaan yang hebat kepada anak-anak. Orang pun datang ucap pada dia, Haji, tahniah Haji, hebat Haji didik anak. Kadang-kadang kita fikir balik, kot celah mana yang aku berusaha, dia tak adalah banyak sangat, tak adalah apa sangat. Ini semua menunjukkan bahawa ianya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil bapanya merupakan orang yang hebat, berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menyertai program-program dan majlis-majlis yang berasaskan kepada dakwah, penyuburan akidah, keagamaan dan sebagainya. Tidak mustahil Allah berikan kepada mereka ujian. Anak-anak mereka mempunyai pelbagai isu ataupun orang sebut masalah dalam apa juga segi yang memberikan kepadanya ujian. Betapa ramai di luar sana juga ibu-ibu dan ayahnya yang mungkin dari sudut hubungan ibu dan ayah itu taklah berapa hebat seperti mana orang lain, tetapi anak-anaknya itu Allah berikan hadiah. Ini hadiah. Bila sebut sebagai perkataan hadiah, yahabu tadi dalam surah Syura ayat 49 dan As-Saffat ayat 100, Allah menggunakan perkataan habli. Hab ini ataupun yahabu ini artinya dia anugerah hadiah. Kita tak boleh nak kontrol kalau orang nak bagi hadiah pada kita. Payahlah dan tak cantik kalau kita kata nak bagi hadiah pada saya ya. Saya nak handphone model sekian-sekian. Nak bagi hadiah pada saya nak kereta yang warna macam biru-biru metalik dan sebagainya. Orang nak bagi hadiah, orang nak bagi duit raya, terpulang pada orang tu.
Bukan kita yang tentukan kita nak dapat apa. Antaran itu samalah juga dengan yang ini. Allah bagi tahu anak-anak ini adalah merupakan hadiah dan dia merupakan anugerah. Ada hari kita terima hadiah yang besar, ada masa dan ada harinya kita terima hadiah yang pada orang kata biasa-biasa ataupun tak ada. Lantaran itu saya menasihati diri saya sendiri khususnya dan menyampaikan pesanan yang sama kepada ibu-ibu, bapa-bapa, atuk-atuk dan juga nenek-nenek yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah, kena sebut cucu ni sebab saya pun dah ada cucu. Jadi kita kena rasakan juga bahawa masa zaman kita jaga anak, kita kena bawa juga benda-benda yang baik itu masa kita menyantuni dan juga menjaga cucu-cucu kita. Saya ingin berkongsi dapatan bahawa pertama, untuk menjadikan diri kita ini ialah mana ada orang yang jadi bapa, jadi mak, hari pertama dapat anak terus pandai jadi mak dan ayah. Sudah tentu kita ada satu zaman dan juga satu tempoh di mana kita ada trial and error. Artinya kita cuba jaya. Kita try dulu buat macam ni, kalau okey, budak dah tak diam, tak menangis, okeylah dia. Kita cuba pada cara ni, tak kena tukar lagi cara dan ianya mendidik kita. Antaran itu, ibu dan ayah juga, pesan saya untuk diri saya dan juga semua, kita perlu untuk sentiasa berusaha meningkatkan dan menambahkan pendampingan dan juga rapatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menghadiahkan kepada kita anak-anak. Kita tidak boleh mendabik dada dengan menyatakan aku dah 40 tahun kahwin dah, anak-anak aku pun sendiri dah ada cucu, aku pun dah ada cicit dah, tak payahlah lagi, dah habis dah zaman aku mendidik, dah habis. Subhanallah, zaman mendidik itu dia tidak pernah habis. Dan zaman untuk kita ini mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga dia tidak habis. Dia hanya habis seperti mana yang Allah sebut dalam ayat terakhir dalam surah Al-Hijr, iaitu pada ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang bermaksud hendaklah kamu terus-menerus menyembah Tuhanmu, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kamu sampai kepada al-yaqin, yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Yakin pada ayat ini bukan makna yakin seperti mana yang kita faham. Al-yaqin di sini maknanya kematian. Bila dah ditarik nyawa, bila dah tamat kehidupan di dunia dan dia, maka ketika itu dah tidak ada yang ibadah lagi dah. Dah tidak perlu solat, tidak perlu nak risau pasal anak, tidak perlu fikirkan tentang pendidikan dan sebagainya, sebab zaman berkhidmat dan juga melaksanakan tugasan dah habis. Jadi sebelum habis itu, selagi mana bernyawa, maka inilah tugasan dan tanggungjawab kita untuk menjaga dan memelihara amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Biar seorang atau dua atau 10, semua ini adalah hadiah dan dalam masa yang sama adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dari Allah, yang lemah pastinya daripada saya sendiri. InsyaAllah ada rezeki bersama pengajian kita berkaitan pendidikan anak-anak menurut Al-Quran dan Sunnah di Masjid Kota Damansara ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah.